sebaik-baik keadaan, dan berikanlah kepada mereka dan kebaikan, berikanlah kepada kami kebaikan, berikanlah kepada mereka dan kami semua kebaikan, kebaikan di dunia dan kebaikan di hari akhirat, dan peliharalah kami semua ya Allah daripada azab api neraka. Rabbana 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 atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Yusri bin Cik Yusof Elias Arifin atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita berjalan dengan lancar dari mula sehingga tamat majlis pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, majlis kita dimulakan dengan ucapan dan kata-kata aluan daripada Puan Zarina binti Mahmud, Pengetua SMK Taman Melawati. Majlis dengan ini mempersilakan. Terima kasih pengerusi majlis. Baik, melati kuntung tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, selamat sejahtera pembuka kata. Saya sembah pemula bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada yang dihormati barisan pentadbir SMK Taman Melawati, guru-guru yang ada pada hari ini, jawatan kuasa BIBG yang dialu-alukan ibu bapa, penjaga dan yang sangat dikasihi anak-anak Tingkatan 5 SMKTM. Sekali lagi, selamat datang ke majlis ataupun taklimat yang dapat kita bersama pada hari ini walaupun di alam maya. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah kerana kita dapat bertemu lagi walaupun secara maya tetapi sangat bermakna untuk mendengar beberapa amanat, untuk mendengar beberapa taklimat yang kami akan sampaikan sebagai persediaan mental dan fizikal kita untuk memulakan persekolahan norma baharu. Anak-anak sekalian, ibu bapa yang ada pada hari ini, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi hadir meet kita pada pagi ini. Walaupun saya rasa mungkin ada ibu bapa yang bekerja tetapi mungkin mereka boleh menonton secara live, mungkin sambil-sambil bekerja menonton kerana sangat penting apa yang kita nak sampaikan pada hari ini. Kepada anak-anak sekalian, sampaikanlah kepada rakan-rakan supaya masuklah meet pada hari ini kerana kita perlu bersedia. Sekarang kita di norma baharu. Kita nak datang ke sekolah bukan seperti sebelum-sebelum ini. Kita kena ingat yang itu kita memang menanti 24 hari bulan Jun adalah tarikh keramat yang telah diumumkan di mana kita semua akan berada di sekolah. Alhamdulillah, sekali lagi saya rasa semua orang tak sabar. Betul tak sabar kan? Tak sabar, termasuk guru-guru. Tak sabar. Setiap hari guru-guru dah datang bersedia untuk menyambut anak-anak sekalian. Kami dah tak lagi duduk di rumah, bekerja dari rumah. Setiap hari selama diumumkan sahaja kita dah mula bekerja membuat persediaan di sekolah. Kita di semua termasuk guru-guru, murid-murid saya rasa lagi tak sabar. Letih dah belajar di rumah. Letih dah duduk depan handphone. Letih dah duduk depan komputer. Tengok muka cikgu. Bangun tak mandi, duduk depan. Lepas tu cikgu naik nama. Cikgu ni mencari je jalan. Macam mana nak bagi anak-anak sekalian ni masuk meet, belajar, buat grup WhatsApp. Tak jalan. Grup WhatsApp dengan ibu bapa, alhamdulillah nampak berjalan. Tetapi saya akan respon pada guru tingkatan untuk memberi respon di dalam grup. Tak cantik pula lah kalau saya nak respon semua benda. Saya bagi peluang guru tingkatan respon. Jadi mungkin sekarang ni kita dah rindu dah ni. Rindu kawan-kawan. Rindu cikgu. Rindu makcik cleaner ke?
Rindu koperasi, nak tengok bumbung koperasi. Rindu-rindu kantin, nak tengok bumbung kantin. Rindu kerusi meja. Rindu makmal. Rindu semua. Betul tak? Kan? Semua dah rindu. Jadi 24 hari bulan ni kita datanglah. Lepaslah rindu kita, tetapi dalam norma baharu. Rindu tandas, norma baharu. Tak boleh lagi pergi tandas suka hati, berduyun-duyun. Kita dah buat penjarakan sosial di tandas. Kita semua dah mahir dengan penjarakan sosial. Kita semua dah mahir dah. Saya rasa semua orang dah tahu apa perlu buat. Bukan kita sekarang diumumkan bebas. Kita masih di dalam PKPP. Fasa pemulihan. Bukan fasa yang dah bebas. Belum ada lagi vaksin COVID-19 yang ditemui di dunia ni. Bermakna kita masih tidak selamat. Kita masih kena jaga diri kita. Dah tiba masanya yang kita tunggukan ya. Sebenarnya tak lama lagi. Dalam countdown tu ditulis 6 hari lagi. 5 hari lagi. Setiap hari akan countdown dalam grup IG dan juga grup FB. Ya, jadi tengoklah berapa hari masing-masing countdown ya. Kan? Jadi kita kena rasional, kita kena bersyukur. Ada hikmahnya wabak ini berlaku. Hikmah yang paling best sekali ialah kita dapat duduk di rumah walaupun tidak bercuti. Ya, PKP bukan PKP bercuti. Ya, PKP adalah kita berada di rumah. Kalau kami cikgu work from home. Kita bekerja dari rumah. Cikgu tak cuti. Sebab tu hari-hari cikgu bagi kerja dekat kamu. Tapi anak murid ada yang menyambut, ada yang tak sambut. Hari ini sepatutnya 330 orang yang masuk meet. Tetapi hari ini saya lihat termasuk cikgu hanya 129 orang. Mana lagi anak murid kita yang lain selama mungkin 200 orang. Tak nak datang sekolah ke? Tak nak dengar ke? Saya tak pasti. Tapi sangat sedihlah. Sebab kita nak bertemu hari ini adalah pasca kita bertemu. Ya, jadi sebenarnya kita kena rasional dengan apa yang berlaku. Kita kena bersyukur. Kita ada hikmahnya. Ya, ada hikmah yang sangat banyak yang kita dapat daripada apa yang diberi pada hari ini. Ya, dunia kita aman. Kecurian sangat menurun peratusnya. Ya, pencemaran, dah nampak langit biru, dah nampak pokok hijau, dah tak ada lagi pencemaran di jalan raya. Kita pun sihat. Saya rasa tak ramai yang sakit, ramai tak ada yang sesama, tak ada yang demam, ramai yang sihat walafiat. Makan cukup. Ya, makan cukup, pergi tandas pun cukup sedang, pergi dapur, balik, buka peti ais, itu je lah kerja kita kan. Jadi kita semua sihat. Okay, baik. Kita sebenarnya kita mesti pasrahlah yang pertama dan tidak melakukan sesuatu yang di luar dari norma baharu ini. Kita harus menghindar. Ya, kita mesti lari dari COVID ini. Walaupun COVID itu kejar kita di merata-rata, tapi kita kena lari dari dia. Dalam agama kita pun ada dinyatakan bahawa kita diajar untuk berikhtiar untuk menghindari dari wabak ini. Kita tak sepatutnya keluar rumah pergi mencari tempat-tempat yang mungkin ada wabak ini. Wabak ini merata-rata. Tetapi kita boleh berikhtiar menghindarnya. Kita boleh berdoa, kita boleh melakukan sesuatu yang boleh menjauhkan virus itu dari kita. Kita janganlah sedih pula. Ya, jangan sedihlah tak dapat nak ambil SPM tepat pada masa, tak dapat nak enjoy lah lebih awal. Jangan bersedih. Entah-entah ini adalah satu nikmat yang Allah bagi pada kita yang macam hari tu tak berapa nak bersedia, ada masa yang lebih banyak untuk bersedia. Sampai tahun depan. Janganlah sia-siakan.
Kita kena berusaha. Allah dah bagi dah masa pada kita. Jangan sia-siakan peluang yang Allah bagi itu. Ya, kita dapat merasa datang ke sekolah dalam kelas yang kecil. Selepas ini kelas kamu bawah 20 orang. Mungkin 15 orang, mungkin 10 orang. Ada 2 cikgu di dalam. Ada 2 cikgu nak jaga kamu. Nak pergi tandas, cikgu teman. Nak pergi makmal, cikgu pergi panggil. Kalau boleh pergi makmal lah masa itu. Kalau perlu. Ya, nak pergi mana-mana ada cikgu bersama. Tetapi kita ni walaupun cikgu bersama, kita kena ingat untuk mengelak wabak ini bukan orang lain untuk jaga kita. Kita jaga kita. Tagline itu kena ada. Kita kena tahu bahawa kita mesti jaga diri kita dulu. Macam mana nak jaga kita? Yang kita mesti amalkan 3W. Yang Pak Ngah kita selalu cakap dekat TV tu. Yang Pak Long kita selalu umumkan. Apa dia 3W? Kita mesti selalu, W itu wash. Selalu basuh tangan, basuh muka. Ya, kita dah tambah singki-singki kat kawasan sekolah ni. Dan kita akan letak sabun-sabun di situ. Jangan pula dah ada sabun, kamu bawa balik pula nak mandi kat rumah. Kena jagalah. Ya, kita kena berubah. Ya, jangan sampai kita merosakkan harta benda yang kita dah letak nanti. Sama-sama kita jaga. Kalau ada lebih kat rumah, bawa ke sekolah lah. Kita sama-sama guna, dapat pahala. Inilah masa kita nak ulun buat pahala. Okay? Wash, W yang kedua, apa dia? Apa dia? W yang kedua. Wash, wear. Wear tu bermakna kita memakai mask. Tapi mask ini bukan wajib untuk pakai kalau kiranya Pak Ngah kita cakap. Ia hanya yang bergejala sahaja. Tetapi kalau kita nak protect diri kita, apa salahnya kita pakai? Sekolah tak bolehlah nak sediakan. Kalau satu hari 330 nak bagi pada semua murid, lepas tu kita tak nak orang tidak menghargai. Kita nak bersekolah lama. Ya? Beribu-ribu kita habis. Nanti ribu-ribu mas juga yang ada di dalam kawasan sekolah. Jadi kita tak beri. Ada ibu bapa yang tanya, kalau anda rasa macam saya pakai mask, saya pakai yang pakai buang, bukan pakai buang. Saya pakai yang boleh basuh. Saya pakai sebab saya tak bergejala. Tapi saya pakai untuk elak diri saya, pegang muka saya, pegang mulut, tak pergi pegang rata-rata, pegang-pegang gosok-gosok. Ya, jadi ini adalah protection kita. Bawalah dari rumah, beli yang boleh basuh. Tapi kalau bergejala kita kena pakai yang 3 ply itulah kan yang dijual tu. Tetapi kenapa orang tak galakkan pakai kalau sihat? Ya, kalau sihat bukan wajib pakai. Galakkan pakai. Okey, galakkan pakai supaya kita macam saya kata tadilah nak elakkan diri kita daripada memegang tempat-tempat yang tak sepatutnya, sebab kita tahu virus ni dia masuk ke dalam badan kita melalui rongga-rongga. Lubang hidung, mulut, mata kita gosok. Tapi kalau duduk kat tudung ni, kalau ambil tudung letak memanglah dia berlebat. Kalau tak ada. Kita buat tu, balik sekolah kita kena buka baju, rendam dan kita kena mandi. Sebab dia tak masuk ke dalam badan. Kalau benda tu berada di tempat lain. Tu kena baca banyak. Kemudian one ini ialah warning. Apa saja yang kementerian bagi pada kita, tempat-tempat kita kena ambil tahu SOP tersebut. Ya, kalau dah kata baru ni COVID dikenal pasti oleh orang yang memotong rambut berbangsa Pakistan, elakkanlah pergi potong rambut dengan orang yang kita tak pasti. Ya, jangan pula datang sekolah rambut panjang. Ya, mak ayah kita ada boleh jadi barber kat rumah kan? Boleh. Ya, kita potong je rambut sendiri, tak payahlah nak berfashion K-pop tu, mungkinlah mak tak reti buat. Ya, tapi kalau biasa-biasa tak ada masalah. Ya, yang paling penting hashtag kita ialah kita hashtag bersyukur. Hashtag kita jaga kita. Hashtag bekerjasama.
Ibu bapa kita, ya, berilah terbaik untuk diri kita sendiri untuk masa hadapan. Ya, orang lain tak boleh bantu dah kita. Kita jaga kita. Kena ingat yang itu. Ya, selalu jaga diri sendiri. Tapi kalau kita jaga diri sendiri, kita juga kena tengoklah, ya, apa yang perlu kita buat. Apa yang kalau semua orang jaga diri mereka, memang kita insya-Allah akan terhindarlah. Jangan pula wujud kluster sekolah selepas ini. Paling tragis sekali ialah wujud kluster SMKTM. Kluster Melawati. Paling tragis lah kalau wujud. Jadi tolonglah sama-sama jaga, ya. Jadi dalam kesempatan ini kita harusnya berucap terima kasih lah kepada para petugas frontliner kita. Selepas ni cikgu lah jadi frontliner. Ya, sebelum ni doktor, nurse, banyak frontliner kita, polis, askar-askar. Terima kasih sekiranya ada ibu bapa kita, ada rakan-rakan kita, ada saudara kita yang menjadi frontliner. Profesi mereka adalah mulia. Kita ambillah bersama-sama ucapkan terima kasih kepada mereka. Mereka adalah para Avengers lah di Malaysia ni. Banyak pengorbanan, dah tak bercuti berbulan-bulan. Ya, kita doalah semoga wabak ini cepat berlalu. Semoga kita semua dapat aktif semula di luar rumah. Selamat berjuanglah kepada frontliner kita dan selamat berjuang jugalah kepada kita yang akan datang ke sekolah pada 24. Kita akan jadi frontliner juga nanti. Ya, jadi salah satu yang kita perlu wujudnya dalam diri kita adalah kita mesti cintakan diri kita. Cintakan kesihatan kita, kebersihan kita, ya.
kita mesti buat pelbagai cara nak cegah coronavirus ini dari merebak meluas. Ya, kita semua perlulah mempunyai satu impian, satu gaya hidup yang sihat. Ambil makanan bergizi. Orang sains tahu apa dia makanan bergizi. Makanan sihat. Berfikiran positif. Buang fikiran negatif. Contohnya, tak sukalah belajar kali ni, tak best lah, tak seronok lah datang sekolah, nak pergi panas pun susah, nak kena bawa makan sendiri, sudu sendiri, tak seronok lah cikgu ikut nak pergi mana-mana, tak seronok itu, tak seronok ini, tak boleh pergi anjuk makan dah, tak boleh berasap, tak boleh itu, tak boleh ini, macam-macam kena jaga. Buang fikiran negatif. Terima dengan hati terbuka. Inilah masanya kalau yang nak masih berasap, inilah masanya nak stop berasap. Inilah masanya kita jaga kebersihan kita. Sentiasa basuh tangan, sentiasa basuh muka. Ya, tak adalah nak duduk buat maksiat-maksiat berdekat-dekatan. Ni saya cakap ni sebab kita dah biasa. Benda-benda tengok benda-benda macam ni. Jadi selepas ni tak ada lagi ya. Saya tak naklah saya lalu balik sekolah. Ada lagi anak murid saya yang dekat Anjong tu. Ya, duduk lagi, bersembang-sembang, berkumpul-kumpul. Tak ada lagi. Balik terus ke rumah. Dan yang seterusnya, kita jangan stres. Stres lah belajar online. Stres lah. Bunyi stres sangat. Jangan stres. Ya, stres tu menyebab kita sakit. Ya. Kita tak mau stres. Kita kena sentiasa bersyukur. Ya, pray. Pray for our doctors. Pray for our medical staff. Ya, kita mesti pray to avoid the coronavirus. Never give up. Jangan give up. Please, ya. Kita satu hari kita mesti berjaya. Ya. We must be able to rise up and become better in our future. Come on, ya, fight for COVID-19. Do not underestimate the danger of coronavirus. Jangan estimate, alah kecil saya, alah tak kena lah ni. Tak kena, tak ada. No, don't underestimate. Because this can result in death. Boleh menyebabkan mati. And spread very quickly. Let's take care of our health and stay motivated to live in healthy life. Yeah? Please keep taking care of yourself, taking care of your family, your friend, your relative. Yeah, let's fight the coronavirus with a common strength and don't give up. Yang paling penting, don't give up. Ya, please, pandemik ini mesti berakhir. Okay, jadi saya nak Cikgu Safwan tayangkan sikit video, bukan video lah, something yang saya bagi tadi. Mari kita tengok sama-sama apa yang sikit saja sebab Cik Azhar akan buat nanti. Cikgu Safwan, boleh? Ada. Ini sebab saya tahu ada parents di dalam mungkin bersama kita hari ini, ya. Jadi saranan norma baru kepada ibu bapa ini ialah memastikan anak tidak ke sekolah sekiranya bergejala. Sekiranya tuan-puan rasa dia tak sihat, sebab kita akan buat saringan melebihi 37.5, anak anda perlu balik. Jadi kita kena pastilah dia sihat. Jangan lepas ni cikgu telefon suruh ambil, marah pula. Cikgu ni saya hantar tadi sihat lah apa. Kita akan ambil 2-3 kali pastikan dia betul-betul sihat. Mungkin kalau dia naik basikal dia panas, kita akan ambil 2-3 kali. Dah tak ada pula presentation ni. Ada? Okey. Kemudian
kita kena ajar anak kita langkah mencuci tangan yang betul. Ada kan yang kita dah buat tu, ya, tangan macam mana yang dalam TikTok pun ada, ajar cuci tangan yang betul. Nasihat anak mengamalkan penjarakan sosial. Semasa kenderaan, semasa bilik PDP, ya, semasa di luar menunggu di kantin, sentiasa. Memanglah kita label, tapi kalau tak ikut tak guna. Kita kena ikutlah. Okey? Seterusnya, mendidik anak-anak amalan batuk dan bersin secara betul. Macam mana ni? Tahan bersin ke tak? Ajar bila kita bersin, batuk, kena tutup mulut. Okey, ada lagi kat bawah Cikgu Safan? Kalau tak ada, next slide. Okey? Jadi sebelum ke sekolah, ibu bapa mesti ni sama je. Ya, pastikan dia sihat, ya, tidur yang cukup, tak apa nampak ya. Jadi itu antara ibu bapa juga digalakkan test lah. Ya, digalakkan test dulu. Sihat tak hari ni? Kerana nak SPM tak boleh anak kena pergi. Tidak semestinya. Ya, anak-anak boleh bertanya dengan cikgu nak apa kerja-kerja. Ya. Jadi kita haraplah. Sekejap saya. Kemudian perjalanan ke sekolah. Kalau boleh kita nak parents hantarlah ya anak-anak. Dan kalau anak-anak naik kenderaan, tolong ya pastikan kenderaan itu ada mengamalkan penjarakan sosial lah juga ya. Di dalam kelas, ini adalah norma baru dalam kelas, kita dah post ya, dah post. Anak-anak mesti mengikutlah apa sahaja yang kita telah besar sikit, tak nampak. Okey, baru nampak. Okey, baik. Kemudian di dalam kelas kita dah susun meja-meja. Jadi anak murid kita ni janganlah ubah sesuka hati. Jangan kongsi alat tulis. Jangan kongsi barang peribadi. Ini saya transit sikit sebab nanti akan diterangkan lagi ya. Kemudian perlu berada di tempat yang ditetapkan dan tak boleh berubah-ubah. Okay, next. Ini nombor 4 dah saya baca. Nombor 3, ketika di sekolah, ya, masa senggang diperuntukkan bagi pengambilan soalan ni kita ada semua. Nombor 3 ni semua akan dilaksanakan di sekolah. Dan baca ya 37.5 tidak dibenarkan, akan diletak di bilik isolasi, kawasan isolasi sementara menunggu ibu bapa ambil. Ibu bapa perlu bersedialah mental bahawa kalau anak tak sihat perlu datang ambil. Ya. Kalau pihak sekolah akan panggil ambulans lah, akan ambil pihak kesihatan lah untuk datang. Segala aktiviti bilik darjah perhimpunan tidak akan diadakan. Segala pergerakan mesti terarah. Sikit dah dari saya sebab semua ni akan dibentangkan oleh Cikgu Azhar nanti. Dan kita dah post ya, boleh baca sendiri ya. Baik. Akhir sekali, semoga kita semua sama-sama lah kita berdoa. Semoga kita semua akan bebas daripada COVID-19. Jangan pandang remeh. Jangan ingat kita dah bebas ya. Di negeri China, Beijing dah datang ke Bali. Kita tak maulah dia datang ke Bali ya. Jangan wujudkan kluster baru, kluster SMKTM. Auzubillah. Sama-sama kita hindar ya. Okey, baik. Itu saja dari saya. Saya doakan yang paling penting anda semua sihat. Saya doakan anda berjaya dengan cemerlang di dalam SPM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Zarina binti Mahmud atas ucapan alu-aluan dan amanat tadi kepada pelajar-pelajar semua. Seterusnya, majlis menjemput Cik Nur Azli Nawati binti Nordin, penolong kanan pentadbiran SMK Taman Melawati, untuk menyampaikan taklimat daripada beliau. Majlis dengan ini mempersilakan. Saya present. Assalamualaikum. Sebelum tu minta tolong Cikgu Safwan tolong slide
presentkan slide saya. Cikgu Safwan, saya nak explain dulu kat sini. Saya screen. Oh, dah ada dah. Ni ada. Ada dah. Siapa nak present? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara saya? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni? Ni saya buka. Ni lah pilih hilang. Dah hilang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi taklimat berkenaan dengan di mana awak akan berada. Okay. Tempoh keberadaan awak kat sekolah. Dan juga apa lagi? Mungkin kita tengok slide yang pertama ni. Okay. Presently kita ada 11 buah kelas. Okay. Dan tadi Puan Pengetua sudah bagi tahu bahawa kelas-kelas awak tu semuanya perlu kena tak boleh besar pun ya. Kecil tidak. Cuba ni besarkan ni. Cikgu Safwan, tolong besarkan Cikgu Safwan tak? Macam ada 2 slide kat sini. Ya, dia tak slide show. Dia tak slide show dia. Ya kan? Dia Safwan. Okey, sekarang kelas-kelas yang digunakan adalah kelas-kelas di blok C, D dan E sahaja. Okey, kelas-kelas di blok B akan ditutup sebab tiada keperluan untuk dah cukup dah untuk kelas-kelas tingkatan 5 untuk 3 blok itu. Okey. So, slide yang pertama tu adalah menunjukkan lokasi kelas-kelas awak. Okey. Setiap kelas akan dibahagi kepada 2 kumpulan. Jadi kita ada 5 Ibnu Sina K1, 5 Ibnu Sina K2 dan seterusnya. K itu adalah merujuk kepada kumpulan. Okay. Setiap kumpulan itu tidak melebihi 20. Sekolah kita yang paling ramai pun kelas Al-Jazari ada 19 orang satu kelas, jadi sebab dia ada 38 orang. Okey. Jadi untuk blok C ada adalah terdiri daripada kelas-kelas 5 Ibnu Sina, 5 Rush, 5 Kindi. Okey, itu semua duduk di atas 3 ya, duduk atas sekali itu. Okey, yang belah kanan sekali itu adalah kelas asalnya. Okey, nanti kalau awak tak jumpa, ini adalah kalau dalam peta ini kelas asalnya. Yang sini adalah kelas awak sekarang. Okey, untuk aras yang kedua pula, okey, adalah untuk 5 Al-Hazan, 5 dan 5 Ibnu Khaldun. Okey. Okey, untuk blok D pula kita ada 5 Khawarizmi, 5 Al-Farabi dan 5 Al-Biruni. Okey, dan yang selebihnya adalah duduk di blok E. Okey, Cikgu Safwan boleh the next slide. Okey, next slide. Okey, ini tolong ya anak-anak. Kita akan mula kelas itu akan mula secara berperingkat.
Okey, sebab apa? Sebab setiap awak yang masuk sekolah kita perlu ambil suhu, saringan suhu. Jadi kalau datang serentak 330 orang, nanti mungkin ada kesesakan. Sama ada di luar, di jalan raya ataupun dalam sekolah. Jadi sekarang kita ada 2 masa mula bersekolah, jadi pun tamat pun 2. Okey. Yang pertama, peringkat pertama, okey. Cikgu Safian, balik slide tu. Okey. Yang pertama pukul 7.30 pagi sampai pukul 1.30 tengah hari. Okey, atau petang. Okey, untuk Isnin sampai Khamis. Okey, untuk Jumaat pukul 7.30 pagi sampai pukul 12 suku. Okey. Ini adalah melibatkan kelas-kelas yang tadi yang saya tunjukkan tadi, kelas di blok C. Apa dia? 5 Ibnu Sina, 5 Arush, 5 apa lagi cikgu tu? 5 Kindi, okey. 5 Al-Hazin, 5 dan 5 Ibnu Kadun. Jadi kelas-kelas itu datang pukul 7.30 pagi dan tamat belajar 1.30 tengah hari. Okey, untuk Jumaat 7.30 pagi dan tamat 12 suku. Untuk peringkat kedua adalah kelas-kelas di blok D dan E. Okey, awak akan mula jam 8 pagi sampai pukul 2 tengah hari. Okey, 2 petang. Bukan 2 tengah hari, 2 petang. Okey, Jumaat pula pukul 8 sampai pukul 12.45 tengah hari. Okey, ini adalah melibatkan kelas-kelas yang tadi yang cikgu bagi tahu tadi di blok D dan blok E. Contohnya kelas 5 Azazari, 5 Arazi, 5 Batani, okey. 5 Al-Farabi, 5 Biruni, okey, dan 5 Khwarizmi. Okey. Okey. Maksud datang pukul 8 ni bukan maknanya awak kelas awak akan mula pukul 8 ya. Okey, jadi awak boleh datang lambat sikit lah supaya lepaskan dulu yang 7.30 masuk ni dulu baru awak datang. Jadi maknanya awak boleh buat banyaklah preparation kat rumah, awak boleh bersarapan dan sebagainya. Okey. Okey, Cikgu Safwan boleh tunjuk yang the next slide tu. Sebab apa ya? Sebab sini cuba tengok ni. Okey. Ini adalah jadual waktu PDPC awak. Okey, setiap hari kita akan mula dengan 1.5 jam pertama untuk pengurusan kelas. Okey, ini tak ada pembelajaran PDPC berlangsung kat sini. Pengurusan kelas ini adalah untuk mengurus buat pengumuman, lepas tu menguruskan order makanan untuk kantin dan sebagainya. Okey, jadi slot kita akan gunakan jadual PDPC secara blok. Setiap blok ataupun setiap slot tu ada 1 jam suku sahaja. Jadi satu hari hanya ada 4 mata pelajaran sahaja yang akan kita belajar. Kalau hari Jumaat 3 sahaja. Okey. Jadi kalau tengok rehat hanya selepas slot kedua. Untuk peringkat pertama awak akan rehat pukul 10.30 pagi sampai pukul 11 pagi. Cikgu tahu awak akan lapar kan masa tu. Itu sebab di pagi-pagi, mungkin awak boleh bawa roti ke, sebab rehat lambat ya. Okey. Sebab kemudian rehat pun setengah jam, rehat adalah setengah jam. Kenapa rehat setengah jam? Sebab awak tak boleh turun. Awak makanan ataupun apa yang tempahan yang awak dah buat kat kantin itu akan dibawa naik untuk diserahkan kepada awak. Saya rasa awak dah biasa dah kelas tambahan macam tu kan. Okey, jadi awak makan di kelas dan semasa rehat pun ada 2 orang cikgu akan pantau awak. Jadi kalau waktu ni awak nak pergi toilet, cikgu itulah yang cikgu perlu iring awak. Okey, sebab apa sekarang ni setiap masa awak di dalam kelas
awak tidak dibenarkan keluar daripada kelas awak tanpa iringan guru. Bukan tanpa kebenaran guru, tanpa iringan guru. Maknanya iring guru tu maknanya cikgu tahu dan cikgu iring awak ke mana awak pergi. Okey? Sebab apa ni? Sebab ni norma baru kan. Itu sebab kita cakap jom ke sekolah dengan norma baru. Jadi memang kita kenalah guna ni. Memang awak akan kata boringnya, semua kena ikut cikgu. Macam sekolah rendah tapi dah tingkatan 5. Tapi apa nak buat, memang COVID kan. Okey, untuk yang pukul peringkat yang kedua juga, lagi lambat rehatnya. Pukul 11 sampai pukul 11.30. Tapi awak start lambat kan pukul 8. Jadi awak bolehlah makan dulu ke, sarapan sikit je kat rumah. Okey, sembahyang alas perut awak. Okey. Sama juga awak tak boleh pergi ke mana-mana tanpa iringan guru. Okey, untuk yang moral, okey. Untuk moral ada kelas disediakan iaitu kelas asalnya 5 Al-Biruni di blok C. Okey, di ujung sekali sebelum kepala dewan tu. Okey, jadi untuk moral blok kelas-kelas di blok C dan blok D di kelas 5 Al-Biruni. Untuk moral di kelas blok E pula kita akan buka bilik bahasa Perancis. Okey. Saya rasa itu sajalah yang saya terangkan kat sini. Okey, sebelum saya lupa, okey. Sebabkan SOP bahawa tak ada aktiviti sukan di luar, jadi dalam jadual awak ini minta maaf, cikgu minta maaf banyak-banyak, jangan stres je, PJK tak ada. Okey, tak ada mata pelajaran PJK, tak ada. Itu adalah yang semua slot itu adalah untuk mata pelajaran peperiksaan SPM sahaja sebab sebab sekarang ni kita dah terpaksa dah keadaan macam ni, kita nak fokus terus pada SPM awak. Itu saja. Okey, jadi saya terahkan balik kepada pengurusi majlis. Terima kasih. Assalamualaikum. Dah cukup dah 15 minit. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih diucapkan kepada Cik Nur Azlinawati binti Nordin atas taklimat itu tadi. Taklimat seterusnya akan disampaikan oleh Encik Azhar bin Kamarudin, penolong kanan HEM SMK Taman Melawati. Dengan ini majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang Musa, Puan Mutua, Puan Tarina, Barisan Pentadbir, Barisan JKMP, guru-guru serta anak murid SMK TM yang cikgu kasih sekalian. Okey, cikgu doakan semoga semua sihat dan sentiasa ceria. Sebelum hari ini kita taklimat berkaitan norma baru sesi persoalan. Jadi ada beberapa bahan yang ada dekat depan cikgu ni yang perlu kalau boleh lah sentiasa ada dalam pelajar. Yang pertama sekali mask. Okey, cikgu pun pakai mask. Okey, yang kedua ini hand sanitizer. Sepatutnya kalau rumah pun kena ada. Kalau kita keluar rumah, masuk rumah, pastikan pakai hand sanitizer ni. Yang ketiga nanti kita ada antibakterial nanti akan gunakan dalam kelas yang mana sebelum balik kita kena spray kalau kita tu mana ada tombol pintu ke, sui lampu ke. Kalau nak yang kecil bawa sendiri, ada yang kecil macam ni. Okey. Dan juga jangan lupa kalau kita disebutkan tadi kita makan di kantin bawa sudu. Bawa garpu dari rumah, bawa bekas dari rumah. Okey. Ada yang tanya cikgu, parent tanya, cikgu macam mana rambut boleh panjang ke? Ni apa ni? Kret. Boleh beli kongsi dengan ayah kat rumah. Beli sendiri, murah jaga. Jadi maksudnya boleh potong rambut di rumah. Ada dah mula bertanya, cikgu rambut panjang tak apa ke? Tak apa, nanti cikgu potongkan. Okey. Kalau boleh, benda ni pun tak boleh nak berkongsi, jadi elok beli sendiri. Okey. Okey, cikgu akan mulakan cikgu punya slide. Sekejap
Jadi nampaknya tak berapa ramai yang hadir pada pagi ini. Okey, kita tengok dalam YouTube pun tak berapa ramai. So saya harap supaya kita dapat kongsikan info ni pada kawan yang tak ada. Nampaknya untuk ada masalah sikit untuk sharing ni. Boleh tak Cikgu Safwan share kat sana? Slide yang terkini tu . Cikgu Safwan? Cikgu Safwan dapat tak? Yang latest saya hantar yang poin yang latest tu, yang terkini. Okey, jadi cikgu harap supaya pelajar dah mula bersemangat . Kita tinggal hari ini dah hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. 4 hari je masa. Tengok baju sekolah ada kat mana, stokin ada kat mana, kasut ada kat mana. Jangan nanti ada yang datang sekolah dalam keadaan yang tak terurus . Jadi kena pastikan masih lagi ada beberapa hari ini supaya pelajar bersedia. Sediakan diri. Beg sekolah ada kat mana tu. Okey, kalau ada buah katil, tengok. Okey. Tali leher kat mana. Okey. Okey. So yang paling penting ialah kita sediakan diri kita dulu untuk hadir ke sekolah. Buku teks, dapatkan jadual itu sudah pun diberikan kepada guru tingkatan masing-masing. Jadi dapatkan jadual waktu daripada guru kelas. Boleh Cikgu Syazwan? Okey, untuk makluman murid kita tengok kes COVID-19. Hari ini sebelum slide tu keluar, COVID-19 ni ada peningkatan kemarin ada 10 kes sudah pun dan semalam 14 kes. Jadi meningkat 4 kes. Jadi bila berlaku peningkatan ni kita kena sentiasa pastikan kita punya penjarakan diri, persediaan kita supaya tak terus berjangkit. Dan juga daripada 14 kes malam tu ada 4 kes, 5 kes 5 kes yang berhampir dengan kita. 4 kes di Kuala Lumpur dan 1 kes di Selangor. Jadi kalau kita sekarang kita berada di sempadan negeri ni, sempadan Selangor dan Kuala Lumpur ni, jadi kita kena berwaspada. Sebab apa? Daripada 14 kes tu 5 di area kita, 5 kes. Dan kalau kita tengok terkini kalau tengok macam contohnya di negara China, di Beijing misalnya dah lockdown semula. Dekat Amerika dah lebih 2 juta orang positif. Okey, kalau kita tengok di segi Asia Tenggara, kita tengok contohnya belum ni Singapura yang paling tinggi, tapi sekarang Indonesia. Okey, Indonesia sudah pun mengatasi dah lebih 41,000 kes baru, dan juga berlaku juga di Singapura pun lebih 40,000. Jadi kes di negara jiran kita dah menaik melebihi 40,000. Dan kalau kita lihat di Singapura baru ni ada juga sekolah yang ditutup semula. Kerana ada kes yang berlaku di sekolah. Jadi itu yang kita kena pastikan bahawa bila kita hadir ke sekolah,
kita akan terhindar daripada COVID-19. Jadi itu sebabnya sudah seminggu untuk pemahaman murid-murid semua, cikgu berkampung dekat sekolah ni untuk membuat persediaan daripada pintu pagar sehinggalah ke kelas dan semua bilik-bilik khas. Okey, semua dah ada tanda arah laluan. Kalau kamu lihat nanti, kalau warna merah tu adalah penanda arah ataupun menunjukkan arah. Kalau di atas lantai ada tanda merah warna X, warna merah tu tanda X tu maksudnya jangan berada kat situ. Okey. Dan juga penjarakan sosial yang 1 meter tu letakkan tanda berwarna kuning. Ada tip warna kuning, itu menunjukkan ada tanda-tanda penjarakan sosial. Okey, next. Boleh teruskan, cikgu. Okey. Norma baru Okey, jadi cikgu punya slide hari ni fokus pada latar belakang dan cabaran peraturan sekolah, norma baru, macam mana kita nak berada dalam kelas dan juga waktu rehat serta waktu balik. Next. Okey, itu cabaran Okey, untuk pelajar SPM cabaran calon SPM tahun 2020 ni kamu ada 2 cabaran. Cabaran pertama adalah COVID-19. Macam mana kita nak berperang dengan COVID-19 untuk terus sihat dan sebagainya. Itu cabaran pertama. Cabaran kedua SPM. So kita nak berperang lah ni dengan buku lah, dengan kelas. Okey. Dengan apa sahaja bahan-bahan PDPC untuk pastikan untuk kecemarangan. Kalau tadi pengutul dah sebut, tahun lepas kita top 10 lah SPM Gombak, tempat pertama kalau di kalangan sekolah-sekolah harian. InsyaAllah tahun depan kalau para pelajar terus, kita akan cuba teruskan kecemarangan. Okay, next. Okay, tadi yang sudah sebutkan tadi, bagaimana kes COVID kemarin. Okay, next. Kemarin ada 10 kes. Semalam 14 kes. Okey, tambah 4 kes Next. Okey, jadi berlakunya penambahan kes sebanyak 4 kes baru daripada 10 ke 14. Hari ini 19 Jun. So kita tunggulah petang nanti. Berapa, adakah menurun ataupun meningkat. Okey, next. Okey, itu kalau tengok Kuala Lumpur 4 kes, Selangor 1 kes. Okey, itu sebenarnya kita kena beri perhatian sungguh-sungguh jangan kamu leka kena beri perhatian. Okey, next. Itu sebenarnya kita kena berjaga, sudah sebut tadi. Okey, Beijing lockdown dan sebagainya. Next. Itu dia, kita kena perangi COVID-19 ni habis-habisan. Okey, next. So, ayo putuskan rantaian, itu semua kamu boleh tengok itu sentiasa ada dikeluarkan di TV dan sebagainya. Contohnya patuhi perintah kawalan, kerap basuh tangan, amalkan penjarakan sosial, okey, dan sebagainya lah. Okey, kena beri perhatian. Next. Okey, kita pun dah lama cuti. Okey, cuti daripada fasa pertama PKP hingga sekarang PKPP. Dah 3 bulan lebih. Okay, next. Jadi 3 bulan 6 hari pelajar-pelajar tak berada. Kesian ada pelajar yang ikut Google Meet, ikut kelas yang cikgu bagi. Tetapi ada pelajar kita, rakan kita pun yang ada masalah lain, tak ada internet sebagainya. Apa yang mereka buat? Jadi macam mana persediaan calon-calon SPM tahun 2020? Itu yang membimbangkan pihak sekolah lah. Okay, next. Okey, tengok kesihatan kita hari ni macam mana. Okey, nanti hari Rabu nak buka sekolah. Okey, so hari Selasa tengok. Okey, macam mana? Kalau kamu tak sihat, kamu kekal di rumah. Okey,
tidak perlu ke sekolah jika bergejala. Contohnya lah ada batuk, demam, sesama, suhu tinggi, lebih baik kita stay saja kat rumah, tak payah datang sekolah. Okay, next. Jadi untuk yang sihat, jom kita sekolah. Okay, hari Rabu 24 hari bulan Jun, sekolah dah buka. Jangan ada yang tak datang. Okay, pastikan datang ke sekolah. Okay, next. Okay, apakah persediaan dia? Okay, yang pertama ingat tentang peraturan sekolah. Okay, kita ingat kembali. Okay, yang kedua, cari beg, alat tulis dan sebagainya. Baik, pakaian, uniform sekolah yang bersih, kemas, bertali leher, pakai lencana. Dan nanti hari Rabu, hari pertama tu adalah hari co-curriculum. Kamu dibenarkan hari itu pakai baju uniform masing-masing. Yang lengkap. Hari Rabu nantilah. Okay. Baik, next, kekemasan diri. Rambut pendek dan tidak berfashion. Jangan nanti ada datang sekolah rambut sampai ke lutut. Jangan nanti ada rambut berfashion, ada bentuk pang dan sebagainya. Kalau ada yang besar, ini ada ni. Pangah dah beli ni. Okay. Mesin pemotong rumput. Bukan rumput, rambut. Okay. Baik, sebenarnya kebersihan, bersihkan diri sebelum ke sekolah. Pastikan pagi tu mandi. Jangan tak mandi. Mungkin ada malam tu yang keluar balik lewat ke dari mana-mana ke, terus tidur. Tapi pagi tu pastikan mandi. Dan yang paling penting, handphone tu tinggalkan di rumah. Ada beberapa handphone yang terpaksa tersimpan dalam bilik mutu tu dah lebih 3 bulan dah. So simpan handphone di rumah, jangan bawa. Okay, next. Okay, itu tadi jadual tadi dah dimaklumkan oleh Perongkanan Pentadbiran. Hari Isnin, grup pertama masuk kelas 7.30. Grup yang kedua pukul 8. Jangan datang awal sangat. Sebab gate dijangka akan dibuka pada pukul 7 pagi. Jadi maksudnya sebelum pelajar masuk kawasan sekolah, cikgu dah kena ada untuk memantau semua pergerakan. Jadi jauh sangatlah supaya jangan ada 6 suku dah sampai sekolah. Datang lebih kurang pukul 7 lah insyaAllah. Okay, next. Okay. Baik, hari pertama datang sekolah. Okay, ramai juga ada yang naik bas. Perjalanan daripada rumah ke sekolah pada 24 bulan Jun tu, kalau kamu naik bas, pastikanlah ada penjarakan sosial. Okay, lagi bagus kalau ibu bapa hantar sendirilah. Tapi kalau naik van, naik bas, pastikan penjarakan sosial sehinggalah kamu balik. Dan seterusnya dalam kelas, waktu rehat dan sebagainya. Okay, next. Okay, jadi norma bagi sekolah nanti juga menyatakan dari segi kehadiran, dari segi PDPC, waktu rehat macam mana dan juga waktu balik macam mana. Okay, next. Okay, sepanjang hari kita berada di sekolah, kita akan ada pengimasan suhu badan. Okay, kita akan ada macam mana nanti makan dalam kelas. Okay, sentiasa penjarakan sosial. Okay, dan pastikan bahawa ataupun ada pakai pelitup muka ni, pertama sekali yang bergejala. Dan juga pastikanlah kalau ada sanitasi sendiri ataupun setiap kelas telah pun dibekalkan. Okay, next. Okey, mungkin ada yang dah rindu sekolah tu gambar sekolah kita. Okey, masuk sekolah ikut pintu B, pintu pagar dewan. Murid-murid masuk sekolah ikut pintu dewan ni pukul 7 pagi. Okey, next. Okey, bila saja kamu masuk di kawasan sekolah, okey, sudah ada papan tanda sana. Baca, fahami dan amalkan. Itu pun tadi pengutur dah sebut, juga Zahra pernah sebut tadi. Jadi amalkan beberapa perkara sana.
supaya kita sentiasa mengawal diri kita. Okay, next. Okay, lama tak jumpa kan? Rindu rasa. Tapi elakkan bersalaman. Tak perlulah nak salam-salam, nak cium-cium ke dan sebagainya. Next. Okay, kita pun dah lihat macam mana tu cara dia, letakkan saja tangan di dada. Tu tanda tu, kita tanda salam lah tu, tanda respect, tanda hormat. Okay, next. Okay, mungkin ada pelajar yang terpaksa datang awal. Contohnya lah, mak dia nak pergi pejabat. Pergi kerja. Kena datang sebelum pukul 7, contoh pukul 6.45. Kamu kena berkumpul di kawasan gelanggang Kuala Tampar. Bagi pelajar yang datang awal, berkumpul di situ disediakan warna kuning itu untuk penjarakan sosial. Okay, next. Okay, selepas itu murid akan bergerak dengan penjarakan sosial 1 meter ikut arah tapak kaki itu. Sama ada daripada pintu pagar ataupun gelanggang Kuala Tampar ke pondok pengawal untuk saringan suhu badan. Okey, nampak tu tapak kaki itu merupakan tanda laluan lah daripada pintu B, pintu gate B mengalir ke pondok pengawal. Okay, next. Siapa yang rindu kat Ustaz Syarul tu? Cikgu Najwa, kita memang seminggu 2 ni kita buat lain je kat sekolah. Okay, next. Itu pun laluan sahala ke, laluan sahala mengalir ke pondok pengawal. Next. Dekat situlah murid mengambil suhu badan menggunakan peranti Smart Face Recognition ataupun SFR di pondok kawalan suhu badan. Jadi kamu nanti berdiri je depan, dia tak ada, kalau tempat lain dia pakai suhu tu kan, kita canggih. Pengutua kita dah order satu yang bagi kita berdiri depan je. Terus nanti muka kita di alat tu akan kesan muka kita dan juga dia akan terus tengok berapakah bacaan suhu kita. Hari ni kebanyakan yang bacaan suhu tu ada yang jenis cak ayam kan, tak betulnya. Tapi kita beli ni dengan harga yang mahal, insya-Allah kita akan boleh buat yang terbaik untuk buat saringan suhu badan. Okey, untuk makluman pelajar kita ucap terima kasih lah. Ia adalah sumbangan daripada PIBG sekolah kita. Okay, next. Okay, Smart Face Recognition. Sebelah tu nanti akan letakkan sinki sebab kita cuci tangan dan di situ ada sabun, nanti boleh gunakan. Okay, next. Okay, bagaimana kita nak gunakan sanitasi tangan ataupun hand sanitizer atau basuh tangan menggunakan sabun pada sinki yang disediakan dengan cara yang betul. Basuh betul-betul tangan kita. Next. Okey, murid yang sihat yang mana suhu dia 37.5 darjah Celsius ke bawah akan digunakan bergerak terus masuk ke sekolah. Okey, jadi murid akan bergerak mengikut penjarakan sosial menggunakan tanda garisan kuning berpandukan tanda anak panah berwarna merah. Okey, next. Itu kat dewan dewan sebelah kanan tu. Jadi murid-murid akan bergerak mengikut bahagian kanan dewan melalui kawasan berbumbung hingga ke kemah solat jadi melalui depan koperasi Okey, next. Jadi kalau melihat garisan kuning itu, itulah untuk penjarakan sosial dan anak panah untuk menunjukkan arah. Jadi follow saja arahan anak panah berkenaan. Okey, next. Okey, macam mana suhu badan kita melebihi 37.5 darjah Celsius? Anda mungkin bergejala, tak sihat. Mungkin juga anda yang pelajar yang berjalan kaki ataupun naik basikal. Jadi kalau bacaan suhu kamu lebih 37.5 darjah Celsius itu, kamu akan diminta berehat dulu. Berkumpul di foyer dewan sekolah untuk berehat sebelum saringan kali kedua diambil. Jadi maksudnya kita akan tengoklah adakah sebab memang sakit ataupun memang badan dia panas sebab berjalan jauh, naik basikal dan sebagainya. Okay, next. Itu foyer dewan kita. Di situ dah pun
diletakkan kerusi untuk pelajar duduk dan berehat. Next. Okey, ada tanda pangkah warna merah tu maksudnya apa? Penjarakan sosial. Jadi pelajar tak dibenarkan berada di kerusi yang bertanda merah tu. Alhamdulillah kita dapat kerusi ni, kerusi kembar ni ada dengan ibu apa yang bermurah hati. Dia bantu sekolah kita, pejabatnya kata nak beli baru ke nak pindah, dia bagi sumbangan. Ada banyak barang sumbangan yang kita dapat daripada penyumbang, semuanya di kalangan ibu bapa lah. Alhamdulillah kita ucap terima kasih. Okay, next. Okay, untuk kamu akan berkumpul di kemah solat sebelum naik ke kelas. Okay, ini maksud contohnya daripada 7 pagi tadi tu, kamu telah pun dibuat pengambilan suhu, bergerak sehinggalah kamu akan berada di sekitar kaki 5 tu sehinggalah ke kemah solat. Berkumpul dekat sana dulu hinggalah pukul 7.25 lebih kurang 7.20 kamu akan bergerak naik ke kelas dan diiringi oleh guru. Jadi cara pergerakan dia semua naik guna tangga A. Tangga A tahu kan, tangga pelajar perempuan. Sekarang ni norma baru dah berubah. Tangga pelajar perempuan, tangga A, tangga pelajar lelaki, tangga B. Okey, nanti buka sekolah, naik ikut tangga A, turun ikut tangga B. Jelas Naik ikut tangga A, turun ikut tangga B. Okey. Dan juga laluan kaki 5, blok B, C dan D, E dan juga E adalah laluan sehala. Kamu tak dibenarkan, maksudnya tak berselisih lah. Contohnya kamu berada di tingkat 2. Daripada tangga A ke tangga B tu, semuanya laluan sehala. Okey. Next. Okey, tangga A tu untuk naik tu kamu lihat ada tanda kuning tu. Tanda kuning tu, kuning hitam. Itu maksudnya penjarakan sosial. Mungkin ada antara 4 anak tangga lah antara pelajar. Supaya kedudukan kamu tu jauh ataupun 1 meter antara satu sama lain. Okay, next. Ini tangga turun. Tangga B untuk turun. Kalau dulu tangga murid lelaki itu pun nampak ada tanda kuning hitam tu untuk penjarakan sosial. Okay, next. Ini laluan masuk kelas. Pun sama untuk penjarakan sosial. Ada tip warna kuning dan juga tip yang warna merah tu. Itu adalah untuk arah laluan. Okay, next. Itu tanda laluan sehala. Kalau kamu tengok dari sini sampai ke ujung, kuning tu memang dia sehala. Okey. Kalau 2 hala mungkin laluan di bahagian kaki 5 gajah menyusuh lah. Di ground floor itu mungkin ada 2 hala. Okay, yang lain kebanyakan 1 hala. Next. Okey, kita tengok lokasi kelas dan blok yang digunakan. Okey. Ini seperti lalu lah. Next, yang mana tadi PKP dah maklumkan. Jadi cikgu harap next. Cikgu harap semua murid dah maklum ataupun kalau belum mungkin minggu depan guru tingkatan akan maklumkan dalam grup di mana kelas masing-masing. Okey, next. Okey, teruskan. Puan. Next. Okey. Murid bergejala. Sebelum tu. Okey, murid bergejala Baik, kalau nanti tadi tu bila kamu suhu badan kamu lebih bila ditengok kali kedua masih lagi 37.5 darjah Celsius. Jadi murid ni dianggap bergejala ataupun tidak sihat. Jadi pelajar-pelajar yang punya simptom awal ni, contohnya suhu dia tinggi, dia ada batuk, sesama, sakit tekak, sesak nafas dan sebagainya,
kita akan asingkan. Yang pertama sekali kita akan pastikan dia mesti pakai pelitup muka, pakai mask ni. Okey. Dan murid ni juga akan dirujuk ke bilik kesihatan atau bilik isolasi. Dekat mana bilik kesihatan? Okey, next. Ini dia bilik kesihatan kita. Okey. Next. Ini pelajar-pelajar yang tak sihat akan ditempatkan di situ. Okey, teruskan. Okey. Yang itu ialah sebelum tu. Itu ialah tempat isolasi. Yang mana kalau pelajar yang bergejala tadi yang tak sihat, sebelum kita tunggu pelajar yang tak sihat akan dimaklumkan kepada pentadbir, dimaklumkan kepada parent, ibu bapa kamu akan datang ambil, ataupun dimaklumkan kepada pejabat kesihatan daerah. Jadi maksudnya kalau in case penting, jadi ambulans akan ambil pelajar-pelajar yang bergejala ni untuk dibawa ke hospital ataupun parent bawa balik rumah. Sementara tunggu parent ni, sementara tunggu ambulans, kamu akan berada di bilik isolasi ni. Maksudnya bilik ni berada di sebelah kantin kita. Okay, next. Okay, next. Kita dah sebut tadi, murid bergejala. Okay, ketika dalam kelas waktu pertama. Okay, waktu pertama nanti ada 2 orang cikgu yang menjaga. Guru pembantu akan mengambil kehadiran murid dan juga akan mengambil tempahan makanan. Kamu kena order makanan sebab apa? Cikgu ni tak boleh makan di kantin, kena order dulu. Okay, next. Okay, ketika dalam kelas duduk di kursi dan meja yang ditetapkan oleh guru, jangan pindah-pindah, duduk dekat meja masing-masing. Sentiasa mematuhi penjarakan sosial 1 meter pada setiap masa dengan pengawasan guru dan juga mematuhi dan menggunakan laluan pergerakan yang disediakan. Okay, next. Nampak tu. Pengetua pun ada kelas normal baru maksimum 20 murid. Tapi setakat ni yang paling ramai pun 9 orang pengetua, pentadbir kita tengah susun kursi meja tu. Next. Okay. Jadi kita buat penjarakan sosial 1 meter antara meja. Next. Nampak? Bila kita duduk, macam itulah keraan dia. Jarak dia antara 1 meter antara satu sama lain. Kiri, kanan, depan, belakang, jaraknya 1 meter. Okay, next. Baik, nampak tak tu? Next. Ada tanda pangkah X berwarna merah. Maksudnya jangan berada di situ. Kamu tak boleh mengending-ending dekat meja kawan tu, tak boleh, tak dibenarkan. Duduk rapat-rapat tak boleh. Sekarang normal baru dah tak boleh, tak dibenarkan. Okay, next. Nampak tak meja guru pun sama. Jangan ada yang nak yang rapat-rapat ke meja guru. Ada letak tangan lah. Ada apa nama tu, berkumpul lah, berkerumun, tak boleh di meja guru. Jadi tanda X atas meja nampak ada 3 tanda merah tu, dan juga di bawah tu kamu tak boleh berada kat situ. Next. Baik, jangan alihkan kursi meja kamu. Meja tu nampak yang bawah tu ada tanda kuning tu kan? Maksudnya jangan alih-alih meja. Kekal itu saja. Kalau teralih, tersepak ke, kena letakkan semula. Jadi maksudnya kita nak pastikan penjarakan tu 1 meter. Okay, next. Okay, ketika dalam kelas yang pertama pastikan kelas sentiasa bersih sebelum usahawan bermula. Okay, fokus pembersihan kepada bahagian yang mudah dicapai ataupun disentuh. Contohnya tombol pintu, sui lampu dan sebagainya. Itu banyak tersebut kena ada penyembuh ni. Kita akan sembuh sebelum baliklah bahagian yang sering disentuh. Okay, yang ketiga, cuci tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer. Okay, next. Okey, murid yang punya masalah kesihatan maklumkan segera dengan guru dan pastikan pakai mask. Contohnya kalau ada murid yang dia ada imuniti badan yang rendah.
pastikan sentiasa pakai mask. Okey. Begitu juga kalau ada murid pelajar yang bantu cikgu pegang poster, pegang buku, pegang alat-alat tertentu untuk pembelajaran. Kalau ada perkongsian ketika kita pegang alat tu, lepas tu pastikan bersihkan tangan menggunakan hand sanitizer. Next. Okey. Murid yang ingin ke tandas kena minta kebenaran guru dan guru akan iring kamulah keluar ke tandas. Ini macam style exam SPM. Dekat mana ada murid, kat situ ada guru. Dan maklumkan kepada guru dengan segera jika rasa tak sihat. Maklum dengan segera kalau kamu ada rasa demam, sesama dan sebagainya. Okey. Ini bersin batuk ni kan. Dulu sebenarnya bolehlah kita bersin depan kawan kita. Tapi sekarang ni norma baru, jangan sesekali. Pastikan kamu batuk dan bersin dengan cara yang betul lah. Jangan pemain dengan kawan kita, jangan dajal kawan kita lah. Mana tahu tiba-tiba dia terkena ke apa-apa daripada aktiviti yang kamu buat tu. Okay, next. Okey, ini penting waktu rehat. Norma baru waktu rehat, murid tidak dibenarkan keluar kelas pada waktu rehat. Murid berehat dan makan dalam kelas di bawah selian guru. Okey. Sebab yang tadi disebut murid kena buat tempahan makanan. Contohnya makanan untuk esok akan ditempah pada hari ini. Nanti kita akan lihat combo A, combo B, combo C. Contohnya apa menu yang pelajar nak, tapi tak banyak lah. Mungkin ada 2 ataupun 3 menu, so kamu bolehlah buat pilihan. Hari ni nak makan apa, contoh mi goreng ke, esok nak burger ke. Kalau rasa makanan tu tak sihat, maksudnya tak sedap, bolehlah bagi cadangan. Kita akan cuba fikirkanlah makanan untuk pelajar. Okey, tapi tak ada orang kata setiap hari tu ada banyak menu, mungkin 2 ataupun 3 menu. Tapi kalau rasa kantin tak sedap, bawalah sendiri makan dari rumah, tetapi tak boleh ada COD dengan KFC ke, ada KFC datang ke. Tak boleh juga mak dan hantar makanan ke sekolah, tak boleh. Tak ada, macam dalam puasa tu ada COD kan, ada orang hantar kan, ada Google apa, Panda, Food Panda hantar makanan, tapi kat sekolah tidak dibenarkan. Kalau kamu rasa ni nak makanan yang sedap, bawa sendiri ke rumah. Okey. Baik, wakil murid akan mengambil makanan di kantin. Mungkin ada 2-3 orang akan turun kantin untuk mengambil makanan. Itu pun makanan tu berbungkus dan juga diiringi oleh guru. Okey, next. Kamu dilarang berkongsi makanan. Contohnya lah ada kawan kita buat sate, jangan bagi kongsi kawan kita. Kita makan seorang je. Jangan orang lain tu yang bagilah. Dan kamu janganlah minta lah. Kamu ambil bau je. Kalau kamu buat durian contohnya, biarlah dia makan seorang, jangan kongsi. Kongsi makanan, minuman. Okey, berkongsi piring, cawan, sudu, garpu, jangan kongsi. Kalau tak ada alat tu, pakailah tangan sendiri. Kita kasihkan singki untuk basuh tangan di setiap hujung brol, insyaAllah, untuk kita boleh basuh tangan. Jangan berkongsi makanan, jangan berkongsi peralatan. Kalau nak bawa daun pisang pun dibenarkan. Okey. Baik. Murid mengamalkan penjagaan kebersihan. Pastikan sebelum dan selepas makan, tangan kena bersih, tempat makan kena bersih, sampah-sampah kena buang dan pastikan terus dibuang ke dalam tong sampah hitam yang ada di bawah kelas, ataupun boleh terus dibuang ke rumah sampah. Okey. Dan juga waktu rehat walaupun setengah jam, kamu tak dibenarkan berada di tempat, bergerak sana, bergerak sini, tak dibenarkan. Duduk tempat masing-masing. Saya ulang lagi sekali, duduk tempat masing-masing. Kalau nak pergi tandas pergi mana, kamu minta kepada guru dan cikgu-cikgu akan iring kamu nak ke tandas dan sebagainya. Okey, next. Okey, pastikan kelas bersih selepas rehat. Jadi dah sebut tadi bawa sambas turun. Dengar hebahan dan info terkini dari guru
bertugas. Satu hari mungkin 2 ataupun 3 kali ada haibahan, ada pengumuman. Jadi macam kamu tengok hari-hari kan, ada Pak Long kita keluar dekat TV, ada Pak Ngah kita keluar, ada ketua pengarah kesihatan, Menteri Kanan, Pertahanan, hari-hari ada keluar kat TV. Tapi mungkin minggu ni dah berkurang sikit. Minggu ni Isnin, Rabu, Jumaat. 3 kali seminggu. Kalau sebelum ni hari-hari mereka buat pengumuman. Okay, next. Okay, itu rupa kantin kita sekarang. Kantin kita dah lapang dah. Murid dilarang makan, minum dan berehat di kantin. Okay, kursi, meja semua dah ke tepi dah tak ada dah. Okay, next. Okay, waktu rehat, murid dilarang makan, minum dan berehat santai-santai di kantin. Tak boleh, nak bersila ke nak tidur baring pun tak boleh. Tak digunakan. Okay, next. Okay, ada kawasan larangan. Bilik guru contohnya, tak dibenarkan masuk. Tak dibenarkan sekali pelajar masuk ke bilik guru. Next. Nampak tanda tu? Tanda tu dilarang melalui kawasan ni. Kalau dia kata dilarang lalu, tak boleh lalu. Jangan lalu tempat tu. Okay, next. Ni waktu balik. Berapa balik? Balik lebih kurang pukul 2. Contohnya lah yang paling lewat pun. Okay, next. Okay, sebelum balik pastikan kelas dibersihkan. Kelas dibersihkan, gotong royong bersih kelas, gunakan antibakteria tu, tombol-tombol ataupun tingkap pintu yang tangan boleh capai. Termasuk juga sinki, kepala paip, seris lampu dan sebagainya kena bersihkan. Bukan masa lah 5 minit ke, just spray saja bahagian-bahagian yang sering disentuh dalam kelas tu. Kalau meja tu nak spray pun tak apa. Okey, dan juga dengar haibahan daripada guru sebelum kita balik. Okey, next. Okey, murid turun melalui tangga B. Patuh penjarakan sosial dan tenara, jangan tolak-menolak, jangan rapat-rapat dan sebagainya. Segera tinggalkan kawasan sekolah dan terus pulang ke rumah. Jangan singgah-singgah lagi lah. Nak pergi bilik guru lah, nak apalah, nak pergi taman lah. Nak pergi surau pun tak boleh. Semua solat di rumah. Surau akan ditutup. Pelajar-pelajar tak dibenarkan solat di rumah. Okey. Baik. Mungkin dekat luar sana ada penjual makanan. Kamu dilarang membeli makanan dan minuman daripada penjaja di luar kawasan sekolah. Okey. Jadi cikgu dah hubungi pihak polis, dia hubungi pihak MPAJ untuk melarang mereka berniaga kat sana. Sebab apa? Kita tahu siapa yang beli kat sana, orang tu bersih ke tak bersih, mereka amal ke tidak. Amalkan tidak, ada tak sanitasi, ada ke tidak penjagaan sosial, baju dia pakai itu basuh ke tidak, kita timbang berlaku jangkitan. Jadi terus balik, tak payahlah beli makanan. Dan apabila kamu naik kenderaan, naik van, naik bas, pastikan kedudukan dijarakkan dengan selang satu tempat duduk apabila menaiki kenderaan, bas, van, coaster dan sebagainya. Okey, next. Baik, sampai di rumah. Terus bersihkan diri. Sampai rumah jangan buat kerja lain. Terus bersihkan diri. Maksudnya, terus masuk, buka pakaian, terus mandi. Maksudnya di situ ialah aktiviti pertama kita bila sampai ke rumah, bukannya pegang handphone, bukannya buka periuk, bukannya pergi ke dapur, tetapi terus mandi. Kalau pakai dengan motor, rendam pakaian sekolah yang telah dipakai menggunakan sabun terlebih dahulu, kemudian baru dibasuh. Pastikan kamu ada baju 2 pasang lah, 3 pasang lagi bagus. Setiap hari kena basuh. Ulanglah sekali, setiap hari pakaian kamu mesti dibasuh. Dan seterusnya kamu rehat di rumah lah dan sentiasa berada di rumah. Jangan lagi ada yang nak melepak kat luar dan sebagainya. Mungkin untuk pelajar ayatan 5, guru-guru, guru subjek, guru tingkatan pun akan adakan kelas tambahan secara Google Meet di rumah. So tak ada lagi kelas tambahan kat sekolah.
kelas tambahan daripada rumah saja melalui apa media yang ada. Cikgu harap semua murid Ita 5 faham dan jelas apa yang cikgu sampaikan pada hari ini. Kalau kawan-kawan kamu yang tak faham tu tolong sampaikan. Kita tengok di sini ada 150 orang yang ada. Maksudnya tak sampai separuh yang masuk dengan cikgu punya talimat. Tolong maklum kepada mereka. Sebab apa, dari segi peraturan, dari segi prosedur, dari segi SOP, dari segi norma baru, pihak sekolah tidak akan bertolak ansur. Kita takkan tolak ansur. Kalau pelajar datang lewat, contoh pukul 9 baru datang. Pelajar datang lewat, kita akan buat daripada A sampai Z. Kena buat cek suhu sebagainya. Kemungkinan kalau nanti kalau apa karantina pun kalau tak bersesuaian, pelajar yang datang lewat mungkin tidak dibenarkan masuk sekolah. Nanti siapa pula cikgu yang tunggu dekat gate nak uruskan pelajar lewat. Banyak proses yang kita kena sediakan. So, cikgu harap semua murid, semua ibu bapa faham tentang SOP dan norma-norma baru yang mesti kita amalkan. Cikgu rasa itu saja talimat cikgu pagi ini. Cikgu harap dan berdoa semoga semua pelajar terima, sihat, rasa bersemangat ke sekolah supaya kita dapat mengekalkan kita punya kecemerlangan. Sekian, terima kasih. Jam 15 minit. Ya, cikgu silakan balik kepada MC. 2 jam lebih. Dia pakai ni, bateri. Terima kasih ucapkan kepada Encik Azhar bin Kamarudin atas taklimat berkaitan HEM dan disiplin itu tadi. Seterusnya, para hadirin dipersilakan untuk menyaksikan dengan daripada unit bimbingan dan kaunseling khas buat para pelajar tingkatan 5 yang bakal bersekolah semula pada 24 Jun 2020. Majlis dengan ini mempersilakan.
Okey, sebelum berakhirnya Majlis Taklimat Jom ke Sekolah dengan Norma Baharu, hari ini pihak majlis ingin memberi peluang kepada ibu bapa ataupun murid-murid tingkatan 5 yang ingin bertanyakan soalan. Dipersilakan. Jika ada ibu bapa ataupun murid yang ingin bertanyakan soalan, boleh unmute hari ini mikrofon majlis bertanya terus ataupun boleh menulis dalam platform Google Chat. Okay, Assalamualaikum. Tadi saya baca ada beberapa soalan dalam chat yang tu. Pertama sekali berkenaan dengan boleh ke tidak pakai baju sukan? Jawapannya tidak boleh. Okey. Boleh ke tidak, yang kedua, soalan kedua, boleh ke tidak pakai baju koko? Baju koko maksudnya baju seragam unit beruniform lengkap setiap hari Rabu sahaja yang dibenarkan. Yang ketiga, okey, ada soalan daripada Lima Jazari berkenaan dengan kelas Admath mereka. Okey, ada 7 orang murid yang ambil Admath. Okey, kelas Admath Lima Jazari insya-Allah akan dibuat di kelas bahasa Perancis juga di Blok E. Begitu juga dengan kelas pendidikan moral untuk kelas-kelas di Blok E juga akan dibuat di kelas bahasa Perancis itu. Okay, ada lagi tak? Ada yang tanya tak bawa handphone macam mana nak scan? Okey, berkenaan dengan tak bawa handphone macam mana nak scan barcode, itu scan barcode tu sebenarnya tempat itu adalah kita akan letakkan peranti yang scan tu. Sekarang peranti tu sedang dipasang. Kami ambil gambar ni semalam, hari ni baru nak pasang benda tu. Okey, terima kasih pada pihak PIBG yang telah membeli alat peranti suhu dan kehadiran. Okey, nanti insya-Allah hari Rabu nanti awak akan nak jumpa alat tu. Sekarang hanya boleh nampak scan tu QR code tu je lah. Okey. Lagi ada tak lagi tadi? Ada soalan baru tu. Okey, berkenaan dengan nak pergi makmal tu, okey, buat masa ni, okey, untuk 2 minggu pertama ni kita akan sebab kita baru nak belajar ni, kita kalau boleh kami sudah bagi tahu kat guru-guru sains awak, okey, kita buat dekat kelas awak dulu. Okey? Kelas, sebab sekarang kelas awak ada 15 orang saja ataupun 19 orang saja. Itu saja. Awak sekarang daripada satu kelas dah jadi 2 kelas, dan dua kelas tu dia jarak waktu dia tak sama ya. Tapi jangan takut. Okey, cikgu yang mengajar adalah masih cikgu awak yang lama tu, cikgu asal awak. Okey, cikgu asal awak sanggup nak tambah masa mengajarnya daripada 3 kelas sekarang jadi 6 kelas macam tu. Okey, sebab dia kata okey, mereka sangat sayang kat mereka awak. Sebab mereka tak nak tinggalkan awak. Okey? Okay, ada lagi tak? Okey, kalau cikgu Azhar tolong jawab, kalau ibu bapa lambat ambil, tunggu di luar sekolah atau dalam sekolah? Okey, Cikgu Azhar. Okey, baik. Assalamualaikum. Mengenai soalan Erin Ellie, kalau ibu bapa lambat ambil, adakah anak tunggu di luar atau di dalam kawasan sekolah? Anak akan tunggu di dalam kawasan sekolah kerana kita sediakan bilik dan kawasan isolasi. Bilik pun ada, kawasan isolasi juga ada. Ya, kawasan ni lebih terbuka kepada yang tidak memerlukan katil. Kita akan letak di dalam kawasan isolasi yang ada kerusi untuk duduk. Ya. Jadi dia tidak akan tunggu di luar. Itu sangat membahaya. Kemudian soalan kepada Muhammad Hidayat, nanti kalau macam waktu sains dan biofizik atau kimia kena pergi makmal macam biasa atau 100% di dalam kelas?
bergantung kepada guru yang nak melaksanakan PDP sekiranya mereka memerlukan untuk pergi ke makmal membuat eksperimen. Eksperimen yang dijalankan hanyalah eksperimen individu atau demonstrasi sahaja. Mereka boleh ke makmal dengan syarat bersama guru pergi dan balik. Ya, itu bergantung kepada minggu seterusnya. Minggu pertama ni kita akan cuba di dalam kelas dahulu sehingga murid-murid semua stabil, ikut peraturan, barulah kita akan bawa ke makmal. Ya, jadi ikutlah peraturan kalau kita nak belajar dengan lebih baik. Okey. Akan dibuat di kelas. Okey, untuk yang peringkat kedua tu, pelajar yang masuk kelas pukul 8 pagi, so bolehlah datang ke sekolah 7.40 ke ataupun 7.30 lah. Sebab kita pun akan ambil masa juga untuk sukat suhu murid kenaan. Tapi murid tak dibenarkan naik ke blok. Masih lagi kena tunggu dekat laluan kaki 5 ataupun di dataran solat yang berkhemah tu. Kena tunggu dekat sana. Jadi kemungkinan pelajar boleh naik kelas lebih kurang pukul 7.50 ataupun 7.55. Sebelum tu kena tunggu di bawah dengan keadaan penjarakan sosial. Jadi tapi jangan datang awal sangatlah. So kalau masuk pukul 8 bolehlah hadir 7.30 ataupun 7.40. Tetapi kalau pelajar yang datang awal, contohnya masuk pukul 8, pukul 7 dia dah sampai, kita akan letakkan pelajar berkenaan di gelanggang bola tampar. Itu untuk menolong murid lah. Okey, sikit tambah. Mohon kerjasama ya daripada ibu bapa dan juga murid datang ikut waktu yang tepat yang dinyatakan. Jangan terlalu awal 6.30 kerana guru mungkin belum ada untuk menjaga anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Pastikan sekiranya masuk pukul 8 maka datang pukul 7.30. Masuk pukul 7.30 boleh datang pukul 7 atau 7.10 lah macam biasa. Ya. Jadi kita bukan apa, kita khawatir guru tidak dapat menjaga lah bagaimana pergerakan anak tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Ambil balik juga ikut masa yang ditetapkan kerana anak-anak tidak dibenarkan berada di kawasan sekolah selepas pukul 2 petang. Kita akan tutup semua pondok-pondok sebab kita tak dapat nak jagalah sepenuh masa ke mana mereka pergi. Dan ada pertanyaan tentang buku teks yang ditinggalkan di dalam kelas. Semua buku teks kita telah hantar ke bilik SPBT kerana kita terpaksa mengemas kelas. Kita tak tahu buku teks itu siapa punya dan kata terlalu banyak untuk disimpan, kita takut hilang. Itu adalah harta kerajaan yang tidak boleh ditinggalkan. Sebenarnya mesti dibawa balik setiap hari. Kalau ikut peraturan dan perjanjian yang telah ditandatangani oleh kita, buku itu tidak boleh ditinggalkan. Kecuali buku teks sendirilah. Itu pun sepatutnya kita kena menghargai buku. Jadi semua buku itu kita hantar ke bilik SPBT. Boleh pergi claim di SPBT mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Okey. Jadi tak? Jadi soalan. Ada satu lagi soalan daripada Muhammad Hidayat. Kalau kelas bagi 2, contoh kalau slot 1 kita maksudnya dia cari nak jawab. Bismillah. Masa jadual. Awas sekali. Okey, sebenarnya kan tadi mula sekali cikgu ada paparkan lokasi kelas awak dan juga pindangan setiap kelas itu. Jadi awak masing-masing sudah di-assignkan masuk kumpulan 1 atau kumpulan 2. Jadi awak ikut je kumpulan tu. Okey, jadi PDP untuk
dua-dua kelas itu adalah berlainan waktunya, berbeza waktunya sebab mata pelajaran awak akan mata pelajaran macam contohnya memang Cikgu Mina ajar, Cikgu Mina akan ajar kedua kelas itu. Jadi kita bukan sebentar. Faham tak? Lakuan lain-lain dia. Okey, jika tiada soalan, saya teruskan. Jika ibu bapa atau murid-murid ingin bertanyakan soalan lebih lanjut, bolehlah menggunakan medium seperti KSIB, grup WhatsApp kelas, grup WhatsApp ibu bapa dan guru dan pelbagai saluran ataupun medium lain yang boleh berhubung terus dengan pihak sekolah. InsyaAllah pihak sekolah akan cuba membantu menjawab segala persoalan mengenai jum ke sekolah dengan norma baharu sebaik mungkin. Untuk perhatian para hadirin, link pendaftaran peserta bagi program pagi ini telah pun dikongsikan di ruangan chat dalam Google Meet dan juga YouTube Live. Mohon para hadirin untuk isi dengan lengkap. Sijil akan diterima melalui email yang didaftarkan dalam tempoh 3 hari. Jika tidak diterima, boleh menghubungi mana-mana pihak kaunselor atau maklum terus kepada Puan Nur Raihana. Dengan itu, saya Cikgu Wan Laili Azma binti Wan Ahmad mewakili pihak SMK Taman Melawati dan pihak UBK mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama semua pihak. Terima kasih dan jumpa lagi di sekolah nanti ya murid-murid tingkatan 5. Mohon ampun dan maaf jika ada kelemahan daripada pihak kami sepanjang majlis berlangsung. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Umi, terima kasih semua yang join. Harap ada manfaat untuk kita semua. Terima kasih GBKSM dapat menganjurkan majlis dengan baik sekali. Okey, semoga SMKTM boleh. Boleh je sambil-sambil. Nak sama-sama boleh lah, sambil-sambil tu kan. Boleh tengok lah. Terima kasih. Okey, kita tonton dulu simulasi yang disediakan oleh guru-guru baru kita lah insyaAllah. Boleh juga pun dalam yang COVID punya tu saya dah suruh pasal dia letak tempat kereta tu. Saya suruh letak kat dewan. Senang kata, saya dah cakap dia kata siasat dia tak nampak tu. Dia kata, oh itulah tempat kembali kita.
Okay, boleh live lah.